أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini masih lagi dikurniakan kita kesihatan yang elok, yang baik, diberikan kita ruang masa, diberikan kita lapang hati, dan dikurniakan kepada kita peluang berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita harapkan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita, memberkati segala usaha kita, menerima segala amal ibadah kita pada sebelum-sebelum ini, dan digulungkan kita ke dalam hamba-hambanya yang ikhlas dan istiqamah dalam beribadah, insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita di dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kita sedang membincangkan lagi bab yang pertama, bab yang tidak kurang pentingnya untuk memastikan ibadah kita itu sah dan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkenaan dengan taharah. Kita telah membincangkan pada sebelum ini berkenaan dengan cara menghilangkan najis dan jenis-jenis najis yang dimaafkan, dan juga tentang kesucian sesuatu bekas yang disebut sebagai awani, aniyah, bekas-bekas yang digunakan, yang diperbuat daripada emas, bekas-bekas yang digunakan, yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Dan juga kita telah melihat larangan daripada lelaki menggunakan al-harir, iaitu sutera, kerana Nabi SAW menyatakan, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati hillun li'inathiha. Dua benda ni diharamkan ke atas lelaki dan diharuskan ke atas wanita, iaitu emas dan sutera. Dan kita telah melihat dan telah berbincang bahawa bekas yang telah digunakan oleh orang kafir harus untuk kita gunakannya hanya dengan membasuhnya dengan basuhan yang biasa, tanpa melalui basuhan yang disebut sebagai sertu, basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hanya cukup dengan basuh dengan air biasa. Sekiranya bekas tersebut digunakan dan kita tak pasti penggunaan itu digunakan untuk benda-benda yang kita kata najis mughallazah ataupun tidak. Kalau kita dah pasti, dah tengok memang digunakan bekas itu, contohnya gunakan pinggan yang kita beli second hand contoh kan, memang kita nampak pinggan tu digunakan untuk makan benda-benda yang najis mughallazah, maka kita perlu membasuhnya dengan 7 kali basuhan yang disebut sebagai sertuan. Namun kalau kita beli barang-barang second hand, kita tak tahu sebelum ini, kita tahu mungkin yang gunakan tu sebelum ni orang bukan Islam, dan kita tak pasti dia guna tu dia pakai untuk makan daging babi kita, kan? Kalau tak pasti, maka kita hanya cukup dengan membasuh dengan cara yang biasa sahaja, iaitu dengan menggunakan air sahaja. Tapi kalau memang kita nampak depan mata kita dia guna untuk makan daging babi, maka kita kena basuh dengan sertuan 7 kali. Jadi ini syariat Islam memberikan kelonggaran kepada kita dan memberi satu kaedah
untuk mempermudahkan kita supaya kita tak, kita kata, kita tak syak dalam menggunakan sesuatu. Sebab hari ini ramai kita beli barang, kita panggil barang-barang second hand, barang pre-loved. Jadi kita guna barang tu kadang kita tak tahu siapa owner dia asal. Jadi cukup dengan kita beli dan kita basuh dengan cara biasa. Beli sweater, beli baju sejuk kan. Kita tak tahu kita beli sweater tu orang sebelum tu guna, dia orang bukan Islam contoh kan. Dia orang bukan Islam, dia pakai untuk kegunaan harian dan dia ada bela anjing. Kita tak tahu. Jadi disebabkan kita tak tahu, kita jangan buat satu andaian yang melebihi daripada apa yang kita pasti. Cukup dengan basuh biasa saja, tak perlu dengan kita buat sertuan. Baik, itu berkenaan dengan perbincangan kita sebelum. Pada malam ini kita akan masuk pada fasal seterusnya, masih lagi dalam bab taharah, itu berkenaan dengan istinja dan adab-adabnya. Kita apabila sebut tentang istinja ni, kita akan trigger tentang cebok pakai batu. Cebok pakai batu. Sedangkan istilah istinja itu sendiri bermaksud boleh jadi kita istinja pakai air. Istinja itu maksudnya membersihkan diri daripada kotoran selepas kita qada hajat. Cuma kalau perkataan yang lebih khusus untuk orang yang guna batu dipanggil istihjar. Ada hajar kan, hajar itu maksudnya batu. Tapi bukan Siti Hajar. Siti Hajar kita tak panggil dengan itu salah. Siti Hajar ejanya dengan hajar. Kita bukan Siti Hajar. Hajar itu batu. Jadi istihjar maksudnya kita membersihkan kotoran dengan menggunakan batu. Adapun istinja maksudnya menghilangkan kotoran pada tempat yang keluar najis dari kesan-kesannya serta membersihkannya. Jadi perbuatan membersihkan sisa-sisa kotoran itu dinamakan istinja. Jadi selepas qada hajat kita istinja. Jangan rasa istilah istinja ni guna batu ke, tak semestinya. Istinja guna air pun istinja, guna tisu pun istinja. Istitabah, istinja dan istijmar adalah sama maknanya, iaitu menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan, yakni qubul ataupun dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang. Jadi istinja ataupun perkataan lain dipanggil istijmar ataupun istitabah, semuanya makna yang sama, membersihkan. Istinja dan istitabah ialah membersihkan kotoran pada jalan keluarnya adalah wajib selepas membuang air kecil dan juga air besar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Nabi kata wal yastanji bi thalathati ahjar. Hendaklah dia beristinja menggunakan 3 biji batu. Jadi salah satu daripada kaedah istinja juga adalah menggunakan batu. So Nabi kata hendaklah dia istinja pakai 3 biji batu. Menghilangkan najis selepas membuang air kecil ataupun air besar pada kebiasaannya. Kebiasaannya bukanlah suatu perkara yang sukar untuk dilakukan. Oleh itu tidak sah salat jika tidak dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita nak salat, kena bersih dulu daripada kotoran selepas qada hajat. Sebab membersihkan daripada kotoran itu bukan suatu yang sukar sehingga kan menyukarkan kehidupan kita. Cebok je pun kan, lepas kita qada hajat, cebok dah, bersih. Melainlah kalau benda tu benda yang sangat sukar untuk kita buat, maka dia ada keuzuran, maka diberikan rukhsah kepada orang yang uzur. Contohnya kita dalam keadaan yang biasa, selepas qada hajat kita boleh cebok dengan biasa. Tapi kalau orang yang sakit, mungkin sakit dia menyebabkan dia tak boleh nak cebok sendiri. Kalau cebok pun tak berapa nak bersih, maka lainlah hukum dia kan? Tak diperkira hukumnya sama macam orang yang biasa. Tapi kebiasaannya semua orang boleh buat. Semua orang boleh cebok ketika selepas kencing, semua orang boleh cebok selepas buang air besar. Maka perkiraan syariat
benda itu adalah benda yang mudah, maka diwajibkan. Syariat takkan mewajibkan kepada umatnya sesuatu yang sukar, yang umatnya tak mampu nak buat. Bukan setakat cebok, nak bersiwak pun Nabi kata, kalau tak membebankan umatku, aku akan wajibkan umatku dengan bersiwak. Bersiwak ni apa? Membersihkan gigi. Gigi lah dengan pakainya kayu araf tu. Nabi kata, kalau tak menyusahkan umatku, aku akan wajibkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali dia berwudu ataupun setiap kali dia nak menunaikan solat. Itu pun Nabi rasa macam membebankan. So last tak jadi wajib, dia hanya jadi sunat sahaja. Jadi nampak konsep hukum syariah itu adalah sesuatu yang bukannya membebankan umat Islam dengan bebanan yang tidak mampu dilakukan. Mesti kita mampu buat. Oleh itu tidak sah salat jika tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab manusia mampu untuk buat, maka diperkirakan kalau kita tak buat, maka tak sah salat. Tidak diwajibkan beristinja jika terkeluar batu kerikil ataupun ulat kering melalui kemaluan, ataupun keluar najis kering menurut pendapat yang azhar, kerana hilangnya maksud beristinja padanya. Ini kerana tujuan beristinja adalah menghilangkan kesan pada asalnya. Istinja adalah menghilangkan kesan-kesan najis pada permukaan kubul dan kubur. Tapi kalau waktu dia qada hajat itu tak keluar najis yang kita faham sebagai najis tu, tapi dia keluar benda yang kering, keluar batu, kan? Ataupun keluar benda-benda yang kering seperti tadi, keluar ulat kering. Jadi keluar itu tak meninggalkan kesan-kesan najis, maka tak adalah keperluan untuk istinja. Waliyahzubillah, minta berlindung Allah Ta'ala lindungi kita daripada penyakit-penyakit yang kita tak ingini. Ada orang sakit batu karang, dan nak kencing susah, jadi terang keluar batu. Jadi kalau keluar batu tu, dia tak macam orang kencing keluar air dia ada kesan-kesan air kencing tu. Jadi yang keluar hanya batu tu saja, maka bersih permukaan kemaluannya, bersih daripada kotoran, maka tidak ada keperluan untuk istinja. Perbuatan istinja hendaklah dilakukan sebelum wudu. Tak boleh orang yang pergi qada hajat, istinjanya tak selesai lagi kemudian pergi ambil wudu. Tak boleh. Istinja dilakukan dengan menggunakan air dan batu. Paling afdal menggunakan kedua-duanya sekali. Air pun boleh, batu pun boleh. Tapi kalau ada kedua-duanya, gunalah kedua-duanya, itu lagi bagus. Kalau hari ini tak adalah kita nak sediakan batu, kita nak bawa batu, ada benda yang lagi mudah. Apa dia? Kalau disediakan di tandas tu adanya tisu dan adanya air, gunalah kedua-duanya. Yang mana dulu? Jangan bahan yang terdahulunya adalah dihilangkan kesan najis dulu. Hilangkan kesan najis dulu dengan menggunakan tisu, kemudian bersihkan dengan air untuk membersihkan lagi. Tapi paling afdal guna kedua-duanya. Ini kata paling afdal. Kalau diberi pilihan antara tisu dengan air, maka air lebih bersih. Allah Ta'ala memuji penduduk Quba. Penduduk Quba ni kat mana? Masjid Quba. Pernah pergi Masjid Quba? Masjid yang Nabi kata dapat pahala umrah dengan mengerjakan solat sunat di Masjid Quba. Keluar daripada rumah dengan adanya wudu, kemudian pergi solat kat sana, diperkirakan dengan pahala umrah yang sempurna. Dan ini juga dalam sejarah dianggap masjid pertama yang dibina ketika Nabi nak masuk ke Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi puji penduduk di Quba ini dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuji dengan firman-Nya, fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Padanya terdapat orang yang suka menyucikan diri, dan Allah Ta'ala amat suka kepada orang yang menyucikan diri. Allah Ta'ala itu sangat sukakan orang yang bersih.
Maka penduduk Quba ini dipuji oleh Allah Ta'ala dengan sifatnya mutatahhirin, suka membersihkan diri. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada penduduk Quba, apakah yang mereka lakukan sewaktu bersuci? Mereka menjawab, kami menggunakan batu selepas menggunakan air. Maksudnya kedua-duanya mereka gunakan. Maka disebab itu Allah Ta'ala puji mereka dengan orang yang bersih. Sekiranya hanya menggunakan salah satu daripada keduanya, sama ada batu ataupun air untuk bersuci, maka menggunakan air lebih utama kerana air adalah bahan asal dan asas untuk bersuci, serta lebih mampu membersihkan sesuatu berbanding batu. Harus juga menggunakan batu berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi mendatangi tempat pembuangan najis, maksudnya Nabi nak pergi tandas. Nabi minta sahabat Ibnu Mas'ud ni, Ibnu Mas'ud ni antara khadam Nabi. Di khadam Nabi ni ramai orang yang berkhidmat untuk Nabi. Ada yang tolong jaga selipar Nabi, ada yang tolong jaga air untuk Nabi wudu, ada yang tolong jaga air untuk Nabi qada hajat, ada yang tolong jaga macam-macam lagi khidmat untuk Nabi. Antaranya Ibnu Mas'ud tolong cari batu untuk Nabi qada hajat. Musafir, kemudian Nabi rasa nak qada hajat, sampai satu tempat Nabi minta Ibnu Mas'ud carikan batu. Lalu baginda menyuruhku membawa 3 ketul batu. Jadi nak katanya boleh istinja pakai batu. Dan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila seseorang kamu pergi tempat qada hajat dan pergi tandas, hendaklah kamu membawa bersama 3 ketul batu untuk beristinja dengannya, dan itu sudah cukup memadai baginya. Sesuatu benda yang seumpama dengan batu juga boleh digunakan seperti bahan yang keras, kesat dan mampu menghilangkan ain, jadi najis daripada kotoran tersebut. Bahan-bahan itu pula mestilah sesuatu yang tidak haram dan bukan juga sebahagian daripada anggota haiwan. Dia kena ada sifat dia kesat, bersih, keras. Kalau kita guna batu sekalipun, tak boleh pilih batu yang tidak kesat. Batu yang licin, yang awal tak dalam akuarium tu, itu tak boleh, sebab itu licin. Yang dibolehkan batu yang ada permukaan, yang ada kesat dia, ada sifat kesat dia. Jadi senang untuk kita nak hakis di bahagian yang terkena najis tu, guna permukaan yang tajam. Bukan yang tajam tu, maksudnya permukaan yang rata. Kemudian seluruh permukaan tersebut. Kalau kata batu tu 4 petak, 4 segi tu, jadi kita gunalah permukaan pertama, ke tepi pula permukaan kedua. Tapi kalau bulat, macam mana kita nak buat? Dia tak ada sifat kesat. Pada masa kini, bahan yang kesat keras seperti kertas tisu dan kain boleh digunakan. Tidak harus beristinja menggunakan cecair yang lain daripada air mutlak. Ini kerana ia akan menjadi najis apabila terkena najis dan akan bertambah lagi kekotorannya. Tak boleh guna air mustamal. Boleh guna air mustamal, tapi dia tak dikira sebagai suci. Air mustamal ni air apa? Air yang telah digunakan. Boleh digunakan, tapi kena berhati-hati. Maksudnya kita gunakan air mustamal itu untuk menghilangkan air najis, menghilangkan kesan najis, kemudian guna pula air mutlak untuk membersihkan dari sudut hukum. Itu boleh. Tapi kalau kita hanya memadai dengan air yang mustamal, kita bersihkan, contohnya kita ambil wudu, ada air lebihan daripada wudu tu, kita tapungkan balik, letak dalam baldi balik. Jadi waktu nak qada hajat, selepas qada hajat tu, kita tengok air ada lagi dalam bekas ni, kita gunalah air dalam bekas tu. So kalau hanya berpada dengan air yang ada dalam bekas tu, yang baldi kecil tu, maka qada hajat kita tak sempurna. Sebab apa? Sebab air yang digunakan tu bukan air mutlak. So boleh kita guna untuk bersihkan, basuh sampai tahap dah hilang dah najis. So selepas tu kena guna sekali lagi, basuh sekali lagi dengan air mutlak supaya membersihkan dari sudut hukum. Mungkin kita hari ini kan, air yang kita gunakan tu
ada banyak kegunaan dia. Jadi kita takungkan balik, boleh kita manfaatkan balik. Tapi selain daripada perkara yang melibatkan taharah, nak basuh kereta, nak basuh baju, nak basuh pinggan, boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan bersifat kotor, dia bersih. Cuma dia tidak boleh menyucikan. Ada sifat air yang suci dan dia boleh menyucikan dengan digunakan berwuduk, mandi wajib. Ada air yang bersih pada diri dia, tapi tak boleh digunakan untuk berwuduk. Hatta air mustakmal tadi itu kita nak guna untuk minum, boleh, tak ada masalah. Sebab sifat dia bersih. Cuma lalu tak lalu je lah. Kan? Kita dah ambil wuduk, dah basuh kaki bagai kan. Tidak harus beristinja dengan menggunakan benda yang tidak suci seperti najis yang telah kering ataupun batu yang bernajis. Guna batu, pastikan batu yang bersih. Jangan guna ketulan batu yang asalnya najis. Cari-cari, ada seketul, 2-3 ketul kan, bawa. Ada satu tengok, tak tahu apa benda asal ni. Nampak dia keras elok. Tengok rupanya najis kucing yang dah lama jadi keras lah kan. Kita nak guna, tak boleh lah, sebab itu dah asalnya najis. Begitu juga tidak diharuskan beristinja menggunakan sesuatu yang suci tetapi tidak dapat menyucikan najis seperti kaca dan arang. Itu tak boleh. Dia suci pada diri dia tetapi dia tidak menyucikan najis. Jadi makin kotor lah kalau gunakan arang ni kan. Malah tidak harus beristinja menggunakan bahan yang dihormati seperti roti kerana ia adalah makanan manusia. Manakala tulang pula tidak diperbolehkan kerana ia adalah makanan jin. Jadi yang kotor confirm tak boleh sebab dia dah najis. Yang bersih boleh, tapi tak semuanya yang bersih itu boleh. Sebab yang bersih yang dijadikan sebagai makanan tidak dibolehkan kerana kehormatan benda tersebut. Nak qada hajat ni, nak bersihkan najis, dia pakai apa? Pakai roti. Bawa sandwich gardenia tu masuk dalam tandas. Kan? Kalau tengok putih, elok, gebu pula tu kan, dia ada kesat dia tu boleh menghilangkan kesan-kesan najis. Dia bawa roti masuk. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab roti tu dia ada kemuliaan dia. Sebab apa? Sebab dia dianggap makanan manusia. Dia tak boleh lah nak qada hajat dengan makanan. Begitu juga dengan makanan makhluk lain. Makanan jin, tulang. Tulang, Nabi kata makanan jin. Maka tak boleh gunakan tulang untuk beristinja. Begitu juga beristinja dengan menggunakan sebahagian daripada anggota haiwan yang dipotong, yang bersambung dengannya seperti bahagian ekor keldai dan bahagian yang lain. Ini maksudnya tubuh badan haiwan yang masih lagi melekat pada diri dia. Lepas qada hajat mungkin dia memang jenis bela kambing, bela lembu, bela kuda kan. Lah qada hajat tengok mak tak ada barang apa-apa. Kebetulan ada binatang-binatang dia kat tepi kan, dia tarik ekor kuda tu, dia bersihkan kawasan bernajis tu. Tak boleh. Sebab binatang tu sendiri ada kemuliaan dia. Tarik ekor, silap-silap kena tendang dengan kuda tu kan. Innalillah terus. Disyaratkan semasa beristinja dengan menggunakan batu dan seumpamanya pada najis yang belum kering ataupun najis yang tidak melampaui ke kawasan luar daripada kawasan keluar najis semasa membuang air besar. Dia ada syarat dia. Waktu kita nak qada hajat, waktu kita nak bersihkan daripada kesan-kesan najis ini dengan istinja, khususnya menggunakan batu, dia ada syarat dia. Syarat dia adalah najis yang keluar itu belum kering. Kita dah qada hajat ni, dah buang air besar, dah selepas buang air besar tu baru kita nak cari batu. Waktu cari-cari tu tengoklah dah lama dah najis tu dah kering dah. Sebab lama sangat mencari dia kan, tak sempat nak cari dulu, pergi qada hajat dulu. Jadi apabila dah kering, maka tak boleh menggunakan batu lagi.
kok mana pun dia kena cari air. Sebab apa? Sebab sifat najis tadi tu dah kering, maka susah untuk dihilangkan dengan menggunakan batu. Kalau masih lagi tak kering, boleh digunakan. Ataupun satu keadaan lagi, najis yang terkena pada permukaan kemaluan itu, dia berpindah. Maksudnya kalau macam tempat buang air besar tu kan, dia ada tempat keluar najis tu dipanggil permukaan yang keluar tu. Kalaulah ketika dia keluar, dia kena sikit dah pada permukaan luar ni. Tapi apabila dia berpindah pergi ke tempat lain, meleleh contoh kan, meleleh pergi ke belakang, pergi ke tepi. So apabila dah berlakunya meleleh tu, dah tak boleh dah untuk guna batu, sebab menyukarkan. Kita bersihkan guna batu pun seolah-olah tak memadai menggunakan batu, maksudnya tak bersih betul lah. Yang dibolehkan kalau ada sikit-sikit kotoran pada permukaan terdekat kemaluan tu, guna batu boleh. Kalau dah berpindah pergi ke tempat lain, maka tidak dibolehkan guna batu, dia kena guna air juga. Begitu juga tidak terkeluar daripada kawasan kepala zakar yang disebut sebagai hasyafah jika membuang air kecil bagi lelaki, ataupun lubang kencing pada kemaluan wanita. Maksudnya kalau dah kencing, nak qada hajat guna batu, nak bersihkan kesan najis guna batu, so pastikan dia tak meleleh pergi ke tempat lain. Maksudnya kalau kata kepala zakar tu, dia tak berpindah pergi ke atas. Kalau dah pergi ke atas tu, maksudnya dah tak boleh nak guna batu, kena guna air. So adalah syarat-syarat lain yang lebih detail. Diwajibkan menyapu tempat keluar najis tersebut sebanyak 3 kali sapuan, walaupun hanya dengan menggunakan sebiji batu sahaja dari setiap sudut, ataupun menggunakan 3 biji batu ataupun bahan lain yang sama dengannya. Wajib dengan 3 kali sapuan. 3 kali sapuan bermaksud dengan menggunakan 3 batu yang berbeza, ataupun 3 sapuan menggunakan 1 batu sahaja. Mungkin dia ni pandai cari batu yang memang permukaannya agak besar, dan pada satu batu tu ada 5-6 permukaan, maka digunalah 1, 2, 3 permukaan yang lain. Boleh. Jika tempat keluar najis itu masih belum bersih, hendaklah diulangi menghilangkan najis itu dengan sapuan kali ketiga, kelima, ketujuh, memilih bilangan-bilangan yang ganjil. Hadis daripada Salman radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Janganlah seseorang kamu beristinja kurang daripada 3 biji batu. Maksudnya 3 biji batu tu paling minimum. Dan daripada hadis Abu Hurairah, Nabi kata, wa man istajmara falyutir. Siapa yang beristinja guna batu, maka kena dengan bilangan yang ganjil, 3, 5, 7. Baik, adab-adab beristinja. Yang pertama, tidak membawa sebarang ayat suci Al-Quran ataupun ayat-ayat suci ke dalam tandas. Ini adab dia waktu kita qada hajat tu kan. Tak boleh bawa sebarang ayat suci. Bawa surat cinta boleh. Bawa surat cinta, dia tak ada kaitan dengan ayat suci. Tapi kalau dalam surat cinta tu, dalam tu ada tulis ayat-ayat Quran, tak boleh. Kan, orang pecinta tulis ayat, dalam tu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, firman Allah Subhanahu wa taala. Habis ditulis kat situ 3 ayat, dia pergi bacanya surat cinta dia tu dalam tandas, hukumnya tak boleh, haram. Hendaklah masuk ke dalam tandas tanpa membawa sebarang benda ataupun kertas yang tertulis nama Allah. Contohnya seperti kertas yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran dan kitab-kitab suci lain, ataupun kertas ataupun duit yang mengandungi nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. So, kalimah-kalimah suci tak boleh dibawa masuk ke tandas. Sebab tu kadang bukan kertas saja, mungkin tulisan di baju, mungkin objek-objek yang ada kalimah-kalimah, mungkin dalam phone kita ada gambar-gambar yang ada kalimah. Jadi bukannya kata kena tinggalkan handphone kat luar tandas, tapi jangan buka permukaan yang ada tulisan. So kalau dalam phone kita tu kita letak sebagai wallpaper,
buka tu terus ada kalimah kat situ kan. Subhanallah tu kan. Jadi boleh kau masuk tandas tapi jangan dibuka. Cuma itulah risikonya kalau kita letak kat depan-depan ni kan, kita tak buka, tiba-tiba kalau orang call terpapar dia punya wallpaper atau background kat belakang tu, nampak juga kalimahnya. Jadi bukan tak boleh kita nak letak sebagai background, tapi kena fikirkan keadaan-keadaan seperti tadi. Maksudnya tandas orang call dah terpapar kalimah-kalimah suci itu di dalam tandas, so tak elok. Ini adalah sebagai tanda menghormati dan mengagungkan kertas-kertas tersebut dan sebagai mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis Anas bahawa Nabi SAW bersabda, "Kana Nabi," ini Anas menceritakan tentang keadaan Nabi masuk tandas. Kana Nabi SAW idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Nabi apabila masuk tandas, Nabi akan menanggalkan cincin Nabi. Sebab apa? Sebab di cincin Nabi itu ada perkataan Allah. Ada perkataan Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah, Allah tu, perkataan Allah tu ada dekat Nabi punya cincin. Wa kana alaihi Muhammad Rasulullah. Ini terukir pada cincin tu Muhammad Rasulullah. Disunatkan melangkah dengan kaki kiri ketika masuk ke dalam tandas. So tadi berkenaan dengan cincin tadi tu, ini dalam hadis Anas bin Malik, dia katakan Nabi menanggalkan. Sebagian ulama kata Nabi pernah bawa masuk, tapi Nabi tutup tangan Nabi tu. Nabi tutup dengan cincin, kan kita ada permukaan yang ke atas tu, kemudian diterbalikkan masuk ke dalam dan kita tutup, genggam. Jadi seolahnya macam phone lah konsep dia. Dalam phone tu ada kalimah. Kita masuk dalam tandas, kita tak buka pun skrin tu, so tak nampak dipaparkan kalimah tu. So Nabi pusingkan ke belakang dan tutup, genggam. So Nabi tak buka lah istilahnya, tak menampakkan kalimah tu di dalam tandas. So yang lebih elok adalah kita simpan di luar lah, tak perlu masuk bawa masuk dalam tandas. Disunatkan melangkah dengan kaki kiri ketika masuk ke dalam tandas, dan apabila keluar disunatkan pula melangkah dengan kaki kanan. Sebaliknya perlakuan ini berbeza ketika melangkah kaki masuk ke dalam masjid dan keluar daripada masjid. Tempat yang elok masuk guna kaki kanan. Tempat yang tak elok macam tandas, masuk guna kaki kiri. Ini kenapa? Sunnah Rasulullah SAW. Sebab Nabi memuliakan anggota belah kanan ni. Jadi antara konsep memuliakan itu, apabila kita buat benda baik, melebihkan tangan kanan ataupun kaki kanan, anggota kanan. Bukan bermaksud buat benda jahat guna tangan kiri. Maksudnya bolehlah kita buat benda jahat? Tak, bukan kata dengan konsep ini mengharuskan kita buat benda jahat. Tu tengok, Islam kata buat benda baik guna anggota kanan, buat benda buruk guna anggota kiri. Maksudnya bolehlah kalau nak mencuri, kita ada anggota kiri, kita gunakan untuk mencuri, sesuai lah tu. Jangan, bukannya mengharuskan perbuatan curi, tapi nak katanya benda-benda yang tak ada kemuliaan, masuk tandas tak ada kemuliaan, maka kita guna anggota kiri. Setiap perlakuan yang baik hendaklah dimulakan dengan anggota kanan, manakala yang sebaliknya dimulakan dengan anggota kiri. Bagi anggota kiri ini sememangnya dikhususkan untuk melakukan sesuatu yang kotor dan tidak elok, manakala anggota kanan pula disesuaikan dengan perbuatan yang bersih dan baik. Apa saja, naik kenderaan, guna anggota kanan dulu. Kita naik motor biasa naik belah mana? Kanan ke kiri dulu. Tengok balik kan. Motor okey lagi kalau kita nak amalkan sunnah, masuk naik belah kanan dulu. Kalau kereta macam mana? Jangan masuk belah penumpang belah kiri tu, masuk kan, sunnah masuk belah kanan, mangkah masuk belah kanan daripada tempat penumpang tu kan. Buat terbiat tu kata. So kita kena sesuaikanlah. Tapi kalau yang kereta di negara yang left hander tu kan, belah kiri driver dia boleh amalkan tu. Kita kat Malaysia tak boleh lah.
So itu falsafah bukan secara wajib, tapi nak memahamkan kita ada benda yang kita muliakan dengan kita gunakan anggota kanan. Baik, itu yang pertama adabnya, tak boleh bawa masuk benda-benda yang mulia ke dalam tandas. Yang kedua, digalakkan berdoa sebelum masuk tandas. Sunat hukum dia. Setiap Muslim sebaiknya perlu membaca doa ketika masuk ke tandas agar dihindarkan daripada gangguan syaitan. Doa dia apa dia? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Daripada riwayat Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu, kana idza dakhala al-khala'a qala dzalika. Nabi apabila masuk ke tandas, Nabi akan baca doa tadi. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi doa ini bacanya sebelum masuk tandas. Jangan masuk tandas baru kita nak baca. Bismillahi. Sebut nama Allah dalam tandas sebelum masuk. Baru kita baca. Tengok, Islam ajar kita bukan setakat perlindungan dan bersih daripada benda-benda secara fizikal, secara zahir saja, tapi Islam ajar kita bersih dan berlindung daripada kotoran yang kita tak nampak juga. Masuk tandas ni bukan tempat yang elok, tempat yang kotor, tempat setan yang selalu duduk kat situ. Jadi kita berdoa Allah Ta'ala beri kita perlindungan. Ya, ya. Ya. Okey. Okey, sekarang ni dia punya design dekat tandas ni macam-macam. Ada yang daripada luar tu terus satu-satu masuk ke tandas. Masuk tandas, masuk buka tu dah ada mangkuk tandas kat situ, dah ada pipe kat situ. Ada yang masuk daripada permukaan, daripada satu pintu tu dia belum nampak mangkuk jamban lagi. Masuk tu tempat ambil wuduk dulu, ada sinki dulu, kemudian masuk tu baru ada pintu untuk masuk ke jamban. Jadi perkiraan untuk kita baca doa ni kat mana? Bagus soalan tu. Jadi waktu kita nak masuk di pintu mula-mula tu ke waktu kita nak masuk pintu tempat kita nak qada masuk yang ada nampak mangkuk tandas? So jawapan dia adalah doa sebelum masuk ke dalam pintu, buka pintu nampak mangkuk tandas tu. Itu yang dianggap sebagai masuk tandas. Jadi waktu kita masuk dia mula-mula tu yang masuk nampak sinki, tempat wuduk, itu bukan tandas lagi. Itu tempat berwuduk, tempat bersihkan tangan gitu kan. Yang jamban betul-betul ni, yang pintu yang masuk tu ada mangkuk tandas terus. Melainkan kalau buka pintu tu, contoh macam dekat rumah kita, buka pintu ada tempat mandi, ada tempat wuduk, ada tempat qada hajat sekali kat situ. Itu kita kena anggap itu jamban terus. Buka pintu terus tandas, maka doa sebelum tu lagi. Tak bolehlah masuk di satu pintu, masuk tempat tu tempat mandi, situlah tempat qada hajat. Jadi kita masuk tu kita mandi dulu, lepas tu nak pusing pergi qada hajat baru kita doa guys. Tak boleh lah. Sebab tempat tu sekali. So kalau bercampur kita kena anggap itu tandas. Kalau dia tak bercampur, tandas saja yang kita anggap sebagai tempat yang kita disunatkan baca doa ni. Digalakkan juga membaca doa ketika keluar dari tandas, iaitu ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Maksud dia apa? Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Kita harapkan keampunan dari Allah Ta'ala. Dah masuk tu, bunyi kan? Ghufranak, keluar dari tandas kita nak ya Allah, keampunanmu ya Allah. Kita nak Allah Ta'ala ampunkan kita. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menghilangkan segala kesulitan dan memberikan kesihatan kepadaku. Adhaba 'anni al-adha, keluarkan semua penyakit-penyakit kan, qada hajat tu kita keluarkan benda-benda yang tak elok. Wa 'afani, dan menyihatkan tubuh badan kita. Kalau orang makan tak keluar, ini mudarat, ini sakit. So kalau makan keluar tu sihat. Jadi alhamdulillah, lepas keluar tu kita syukur, alhamdulillah. Cuma di awal-awal tu kenapa perlu kita minta ampun? Ghufranak. Di sini Imam
An-Nawawi kata, kita minta ampun disebabkan kita masuk ke tandas itu, duduk di dalam tandas itu menjadi penghalang daripada kita menyebut nama Allah. Maka beberapa minit kita duduk dalam tandas itu, kita dah terhalang daripada menyebut nama Allah. So itu satu kekurangan bagi kita. Keluar-keluar tu, ya Allah, minta ampun ya Allah, aku lalai sekejap, aku tak boleh sebut namamu sebab duduk di tempat yang tak elok. Jadi sekejap tu pun keluar, Nabi ajar kita kena minta ampun. Sebab apa? Sebab tak mampu nak sebut nama Allah ketika di dalam tandas. So apatah lagi waktu kita duduk di luar, kita tak menyebut-nyebut pun nama Allah. Dan masa ada sesuai, tempat pun sesuai, tapi kita tak sebut nama Allah. Maksudnya banyak kekurangan kita, banyak benda yang kita kena istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi doa masuk tandas, doa keluar tandas, itu adabnya. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Sama juga ada punya doa. Dalam riwayat lain pun menyebut yang sama, alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Daripada Sayyidatina Aisyah, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'it illa qala ghufranak. Dalam hadis lain Nabi sebut ghufranak, keampunanmu ya Allah. So digabungkan kedua-dua ini, maka kita doa ghufranak, Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Dilarang menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat. Wallahu a'lam. Kita akan sambung pada siri akan datang, membincangkan beberapa adab lagi ketika masuk ke dalam tandas, insya-Allah. Kita berhenti setakat itu dulu. Ada soalan apa-apa? Tak ada, kita beri ruang untuk azan dan terus solat. Qulu qawli hadza astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. السلام عليكم.